Okey. Okey, dah start Baik, kita mulakan majlis kita dengan umum kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Okey. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah ta'ala bi ulumihi fid dharain amin. Okey, yang semua masih lagi guna PDF ya? Semua masih guna PDF ya? Ke ada yang buku. Abdul Rahman, buku dah sampai? Saya buku baru sampai tadi petang. Okay, kalau ada masalah dengan buku boleh check dengan admin check dengan Ustazah Farhana lah. Okay, kalau yang guna PDF tadi muka surat apa cakap tadi? Muka surat 31. Start muka surat 31. Yang guna buku muka surat 29. Okay. Baik. Saya mulakan insyaAllah. Semalam kita dah masuk tamhid. Sebelum tu lagi mukadimah. Harap antum semua baca lah. Dan mukadimah. Kemudian selepas pada tamhid, kalau tengok bagi yang guna buku, sebelum daripada masuk babul awal al-kalam dibagi tahu tentang ahammiyatu dirasati ilmi nahwi. Kepentingan belajar ilmu nahwu. Okay. Jadi kalau boleh antum semua baca. Dan kat sini dalam kitab ni musannif dia meletakkan kepentingan belajar ilmu nahwu ni mengikut kaul ulama salafus soleh. Contoh macam Umar radhiyallahu anhu, kemudian ada Abdullah bin Umar ada siapa? Ubay bin Ka'ab ada, Abu Musa al-Asy'ari ada. Beritahu pendapat ulama-ulama ni tentang kepentingan belajar ilmu nahwu. Jadi korang semua boleh baca sendirilah Jadi yang saya dapat simpulkan, belajar ilmu nahwu sorof yang penting. Kalau tidak, antum semua tak ada kat sini kan? Tak ada lah dalam majlis ni kan? Okay. Baik, terus pada al-faslul awal ta'riful kalam. Ta'riful kalam Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul awalu ta'riful kalam wa fihi mas'alatain. Di dalam bab ini ada dua masalah. Al-mas'alatul ula, ma huwal kalamu 'inda nahwiyyin? Apakah itu kalam di sisi ulama-ulama nahwu? Okey, ini ta'rif. Ta'rif bagi kalam. Kalau dekat jurumiyah kan, dia akan cakap ta'rif bagi kalam tu apa? Al-kalamu wal lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Okay, itu ta'rif dia. Kemudian salah satu satu kalimah tu dia ada bagi tahu tentang ta'rif tentang kalimah tersebut. Bil wad'i, apa ta'rif dia, apa maksud dia, apa maksud musannif. Kemudian dia bagi tahu muhtaras, terkeluar daripada ini kayak itu. Boleh tengok dekat Kawakib lah, jurumiyah. Kemudian ini adalah kalam dari sisi ulama nahwu yang dipilih oleh musannif. Apakah dia? Wa ma'atain. Dia adalah sesuatu yang tersusun daripada dua kalimah atau aksara atau lebih. Maksudnya, bila mana lafaz dia jadi satu lafaz, dia tak panggil kalam. Kalaulah dua lafaz, tiga lafaz, empat lafaz, lima lafaz dan seterusnya dipanggil kalam. First. Okay. Seterusnya, wa afada faidatan yahsunus sukutu 'alaiha. Ni korang biasa dengar ke tarif ni. Dan memberi faedah, sesuatu yang memberi faedah akan satu faedah yang menjadi baik atau menjadi elok atau menjadi molek as-sukutu 'alaiha. Diam ke atasnya.
Okay. Biasa korang dengar kan? Yahsunu sukut, yahsunu sukut, yahsunu sukut kan? Apa maksud dengan yahsunu sukut? Kalau ikut orang terjemah lafzi kan, yahsunu tu maksudnya menjadi baik, menjadi elok, ataupun molek, ataupun bagus, bagus, bagus. Yang modern bagus. As-sukut, maksudnya diam, diam. Alaiha, ke atasnya, nya, kalimah yang telah diperkatakan, maksudnya maskurah. Faedah tu. Okay. So as-sukut ni dia ada domir sebenarnya. Kalau perkataan tu as-sukut tu sebenarnya nisbah alif lam ma'rifah tu kepada al-mutakallim. Al-mutakallimu, orang yang bercakap. Okey. Ya sunus sukutu alaiha memberi faedah akan satu faedah yang bagus, yang dianggap baik bila mana mutakallim dah bicara kemudian dia diam. Okey. Contoh macam ni mutakallim dia cakap satu perkataan, satu lafaz, dua lafaz, tiga lafaz, empat lafaz. Kemudian, lepas pada dia cakap perkataan jumlah tu, dia diam. Bila mana dia diam, si Sami' tu, yang kat depan ni yang dihitungkan tu, Sami' orang yang mendengar perkataan dia tu, dah tak perlu minta apa-apa penerangan pada dia dah. Maksudnya, dia dah tak perlu tambah apa-apa perkataan dah lah. So, baguslah kalau dia diam. Bagus kalau dia diam. Maksudnya dia tak perlu tambahkan apa-apa lagi perkataan jumlah yang lain untuk memberi faham kepada orang lain. Itulah maksud yahsunu sukutu alaiha. Okey. Tu faham? Kalau ada yang tak faham? Dia faham? Faham Tak faham boleh tanya So orang kena faham dulu dengan takrif dulu. Kalau nak terjemah perkata macam tu, kalau nak terjemah muradi dia, muawarah dia susah sikit. Tapi kalau fahaman macam ni lah fahaman dia. Jadi kalau fahaman ikut terjemah apa yang korang faham. Bahasa Melayu korang kan, kita yang buat terjemahan kan. Dia maksud macam tu. Okey. Itu takrif dari segi ulama nahwu segi ulama nahwu. Contoh macam tengok misal awal Zaidun mujtahidun. So dua kalimah kan? Assalamualaikum Ustaz. Ustaz. Ya. Nak tanya ya. Sahriman Ustaz, Sahriman. Sahriman. Ya. Yahsanu sukut alaiha maksudnya boleh tak kalau kita anggap orang dengar tu dia dah faham dah? Ya. Anggap orang tu dah faham. Itulah terjemah yang kita berikan. Itu terjemah yang bila mana siapa nama abang tadi tu? Syariman. Abang Syariman. Okey. Abang Syariman dah faham kan? Lepas tu abang Syariman terjemahkan kan? Tapi sebenarnya terjemah lafzi, terjemah perkata. Yahsunu menjadi baik, menjadi bagus, menjadi elok. As-sukut diam, mutakallim. Alaiha hatu marja' kepada kalimah yang diperkatakan mutakallim. Ini terjemah lafzi. Kalau nak terjemah bagi orang faham, terjemah kita faham, macam itulah. Diamnya si Sami' kan, orang yang mendengar tu diam. Dah tak perlu tanya apa-apa dah kepada orang yang bicara. Betul? Macam tu kan? Kalau minta maaf Ustaz tanya. Kalau kita dah berhenti bercakap lah. Kalam kita tak ada kalam lagi. tapi yang dengar tu tak faham. Jadi kalimat tak Ustaz? Okey. Sepatutnya kalau kalam tujuan dia memberi faedah. Tetapi kalaulah orang yang mendengar tu dia tidak memahami, itu dari sisi Sami'. Isu dari sisi Sami'. Contoh macam kita cakap, saya cakap perkataan Zaidun mujtahidun. Abang Syariman dengar faham tak apa itu Zaidun mujtahidun? Faham. Faham? Faham ke? Faham. Okey. Katalah saya cakap kan perkataan Urdu.
Me tum atau me bahu. Abang Syarifah faham? Buat faham lah Ustaz. Faham Ah, Ustaz. Bapak faham. Jadi itu dua kalimah. Itu dua kalimah. Aha. So, daripada sisi saya dah bagi dua kalimah. Betul. Kalam. Dari sisi Samik yang mendengar, faham tak faham, apply tak apply. So, masalah faham tak faham ni bukan tengok kepada orang yang mendengar. Tengok kepada kalam tu sendiri. Kalam tu sendiri, bila mana dia beri dua kalimah, tiga kalimah, jadi dia telah memberi faedah faham. Fahaman. Yang beri faedah faham. Sebab dua kalimah ni biasa terdiri daripada jumlah. Contoh macam Zaid adalah handsome ataupun rumah itu besar. Dua lah. Rumah besar. Dua lah. Ataupun melakukan oleh Zaid. Dua juga. Jadi jumlah ismiah, jumlah fi'liyah. Dalam bahasa Arab lah. Dua kalimah dan beri faham. Tetapi ada juga dua kalimah yang tak beri faham. Contoh macam Zaid yang kita letakkan maksud sifat. Zaid yang gemuk. Zaid yang gemuk apa? Jadi dua kalimah kan? Memberi faham tak? Tak memberi faham. Jadi kalam yang sesungguhnya dia memberi faedah faham. Faham sehingga kan bila mana mutakalim cakap tu, dia kalau diam tu kita tak perlu minta penjelasan dah. Kalau mutakalim cakap dua kalimah, Zaid yang gemuk itu dua kalimah. Zaid yang gemuk. Apa Zaid yang gemuk? Kira orang yang Samik yang mendengar ni tak faham apa dia. So tak bagus kalau mutakalim tu diam. Orang yang bercakap tu dia diam. Tak bagus. Okay. Menjawab tak Abang Syariman? Faham tak? Jawab. Ada soalan? Tanya terus Boleh terus masuk. Okay. Misal Zaidun mujtahidun, Zaidun mujtahidun, Zaid itu bersungguh-sungguh, ja'a Amrun, telah datang oleh Amar, sa'idal khatibu 'alal mimbar, telah menaiki khatib di atas mimbar. Okey. Jadi ini tak perlu kita bahas. Yang penting antum semua tahu apa itu kalam di sisi Khalid bin Mahmud Al-Juhani. Okey. Ta'riful kalam kalau dekat dalam Jurumiyah, al-kalamu wal lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wadi'i. Kalau kat sini dia al-murakkabu saja. Murakkabu tu susun. Kan? Kemudian al-mufidu memberi faedah. Dia guna dua je. Kalau dekat Jurumiyah, al-kalaman dia lafaz. Lafzu murakkab. Sama macam ni, murakkab kan tersusun daripada dua kalimah. Mufidu memberi faedah. Ini pun sama juga wa afada faidatan bil wad'i. Dekat Jurumiyah letak bil wad'i yang diletak dengan sengaja, yang mana yang disebut dengan sengaja. Kalau kat sini tak beritahu pun. Jadi setiap kitab dia akan memberi faedah berbeza-beza. Jadi kalau kita nak lebih, kita kena belajar kitab tinggi. Makin lama makin sikit. Macam isim, alamat isim dekat dalam kitab ni saya tengok tadi 5. Tapi kalau dekat Kawakib ada 7. Kalau dekat Alfiah ada banyak lagi 10. So dia bercambah bertanya. Pemahaman tu bercambah. Janjikan kena sabar. Alright. Kalau yang siapa boleh baca terus. Sebab ini membahaskan tentang kalam di sisi ulama nahu dan kalam di sisi ulama lain lah selain daripada ulama nahu. Mungkin fuqaha ke kan. Right. Terus skip pergi dekat muka surat, kalau yang ada buku muka surat 34. Tengok dekat Al-Fasl Tsani Anwa'ul Kalimah. Kalau yang PDF maksud apa PDF muka surat berapa ya? 36 Ustaz. 36. Sebab ada yang guna PDF kan? Tak ramai yang ada buku kan?
Okey, jumpa ya. Jumpa. Tak jumpa boleh, tak jumpa tanya tak jumpa. PDF Ustaz 38. 8. Ha. Apa? Ni Abang Syarima ni orang mana ni? Orang Indonesia ke orang Sarawak ni? Oh, Sarawak Ustaz. Oh, orang Sarawak. Nasib baik saya tak Sarawak. ngomong tadi. Oh iya. Nampak sangat bunyi Sarawak ni kan Ustaz. Ya ke? Dengar macam Indonesia je lah. Ke Ustaz? Ya. Nasib baik tak ngomong tadi. Sekejap. Sakit tekak tadi. Tadi dah kuliah dah menjerit dah. Sini pun nak menjerit lagi. Okey. Baik, seterusnya faslus tsani, anwa'ul kalimah. Bahagian-bahagian kalimah. Tadi kita bincangkan tentang kalimah. Sekarang ni kita nak bincangkan tentang bahagian-bahagian kalimah. Wa fihi, okey, seterusnya. Wa fihi arba'u masailah. Dan di dalamnya bahagian kalimah ini ada 4 masail. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, ma hiya anwa'ul kalimah? Apakah dia bahagian-bahagian kalimah? Anwa'ul kalimati salasatun. Wa hiya al-awwalu al-ismu, as-sani al-fi'lu, as-salisu al-harfu. Bahagian-bahagian kalimah ada 3. Yang pertama dia adalah isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf. Kan sebelum ni yang korang belajar dekat at-tamhid tu kan. Siapa nama ni? Wadik yang ilmu nahwu tu? Siapa ingat? Abu Aswad Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa tak ingat? Abul Aswad Bapa hitam ingat warna hitam, ingatlah nama dia. Abul Aswad. Okay. So dia cakap kan dia yang wadikkan first ilmu kalam, ilmu nahwu ni kan, ilmu nahwu saraf. Dia cakap dah masa dia bentang pada Hazrat Ali radhiyallahu anhu, dia cakap bahasa Arab ni dia tak terkeluar daripada semua huruf, tak terkeluar daripada 3 benda. Yang dalam Quran tu kan 6,666 ayat, ada berapa lah huruf kan kat situ kan. Jadi semua kalimah tu dalam Quran ke dalam hadis ke semuanya tak terkeluar daripada isim, fi'il dan huruf. 3. Okey. Terus kita akan beritahu apa itu isim, apa itu fi'il, apa itu huruf. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua. Ma huwal ismu? Apakah itu isim? Al-ismu wa kullu kalimatin. Isim itu dia adalah setiap kalimah dallat ala maknan yang menunjukkan kepada suatu makna fi nafsiha untuk dirinya. Walam taqtarin bi zamanin, dan dia kalimah itu tidak berhubung bizamanin dengan mana-mana waktu. Kalau Ustaz terjemah macam ni, korang dapat tangkap tak? Dapat dobit tak? Ke nak terjemah perlahan lagi? Ke kita orang dah faham dah, laju je? Sebab masalahnya kitab ni, dia memang awal-awal kita laju-laju je. Tarikh, lepas tu isim, fi'il, huruf apa semua tu. Nanti yang susah-susah tu kat tengah, dekat belakang, itu kena tulis whiteboard. Kalau tidak korang tak faham. So ada masalah? Tak ada masalah terjemah macam ni Okay. Tak ada. Tak ada. Ya, Muhammad Hafiz. Kenapa? Tutup pula. Tak ada apa. Saya kata tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Okey. Okey. Isim tu dia adalah setiap kalimah yang menunjukkan kepada satu makna untuk dirinya dan dia tidak berhubung, tidak berkait dengan mana-mana waktu. Maksudnya, isim tu bila mana cakap satu kalimah tu dia menunjukkan untuk dirinya lah. Contoh macam Zaidun. Isim menunjukkan pada Zaid. Al-baitu, rumah itu, menunjukkan pada rumah. Dia tak cakap al-baitu tapi menunjukkan kepada waktu. Tak. Rumah masa lalu, rumah masa kini, rumah masa sekarang, tak. Sebab tu dia cakap walam taqtarin bi zamanin.
Dia tidak terkait dengan mana-mana waktu. Bila cakap rumah, rumah lah. Tak ada rumah yang dulu, rumah sekarang, rumah akan datang, tak ada. Right? Senanglah, nanti dia akan bagi lawan dia, mutaraz dia. Okay, wa minal amsilati alaihi, daripada contoh-contoh yang menunjukkan kepada isim itu, alaihi isim, Muhammad, Muhammad, asadun singa, ardun bumi, tanah, baitun, rumah, malun, harta, syajaratun, pokok, alhamdu, ujian. Okay, at-tawdih, penerangan, tawdih. Kullu hazihil kalimati tadullu ala ma'nan fi nafsiha. Kesemua kalimah-kalimah ini menunjukkan kepada makna untuk dirinya. Muhammad tunjuk kepada diri sendiri. Kalau Asad, singa, menunjuk kepada singa lah. Bukanlah harimau atau bukan benda lain. Walam yadkhul fiha az-zamanu, dan tidak masuk padanya kalimah-kalimah ini akan waktu, az-zaman. Waktu. Tak ada cakap rumah dulu ke rumah sekarang, rumah akan datang. Lizalika tusamma asma'an. Oleh kerana itulah dinamakan isim. Ismun. Jamak dia adalah asma'un. Fi'lun mufrad, jamak dia af'alun. Harfun mufrad, jamak dia hurufun. Okay, baris seterusnya. Wazamanu imma an yakuna madian, dan waktu itu sama ada ia adalah madian, waktu yang telah lalu. Kita panggil madi. Au mudari'an. Mudari'an ni waktu yang sedang berlaku atau akan berlaku. Au amran, ataupun waktu. Amran ni suruhan, perintah. Maksudnya apa? Lakukan waktu itulah. Waktulah. Kama sayati bayanuhu insya-Allah ta'ala. Nanti akan datang penerangan ni insya-Allah ta'ala. Okey. Faidatun. Kullu kalimatin tadullu ala insanin aw hayawanin aw nabatin aw jamadin aw makanin fahiya ismun. Faedah kalau kita nak kenal isim. Kesemua kalimah, setiap kalimah yang menunjukkan kepada insan manusia, au hayawan ataupun haiwan, ataupun au nabat ni tumbuhan. Jamad ni sesuatu benda yang tak hidup. Batu, buku. Kalau dekat dalam mantik, jamad ni kullu makhluqi, apa yang tak mempunyai jiwa, yang tak punya jiwa ke, tak ingat lah tarif kat dalam mantik tu cakap pasal jamad ni. Kalau nabat ni dia jismun nami. Kalau nabat tumbuhan, jisim yang nami, dia bercambah, namak bercambah, tumbuhan kan bercambah kan. Tapi kalau jamad ni lawan pada tu, dia jisim tapi dia bukan nami, dia yang tak bercambah. Dia macam tu lah, batu besar tu lah batu. Tak ada batu 10 tahun lagi akan datang besar mana dengan batu kif kan, tak ada lah. Tumbuhan ni dia jismun nami, tumbuhan yang bercambah, jisim yang bercambah. 10 tahun jadi pokok besar lah. Itu jamad. Au makanin, atau tempat, maka dia adalah isim. Jadi semua kalimah yang menunjukkan kepada benda-benda ni semua adalah isim. Okay, seterusnya al-mas'alatus saniyah. Kita target hari ni kita habiskan sampai fasal sani sebab kita habiskan benda-benda yang asas-asas je. Yang tak faham, yang ini laju kan, kalau tak faham boleh tanya. Okay, al-mas'alatus salisah. Ma huwa al-fi'lu? Apa itu fi'il? Al-fi'lu huwa kullu kalimatin dallat ala ma'nan fi nafsiha wa iqtaranat bi zamanin. Dia adalah setiap kalimah yang menunjukkan kepada satu makna untuk dirinya dan dia berhubung, berkait dengan sesuatu waktu. Maksudnya, sama juga macam isim, menunjukkan waktu kepada dirinya dan tapi dia berhubung dengan waktu. Contoh macam fa'ala, telah melakukan ia. Menunjukkan dia telah melakukan tapi telah berhubung dengan waktu kan. Okay, wa minal amsilati alaihi, dan termasuk daripada contoh-contoh yang menunjukkan kepada fi'il itu adalah hafizah. Hafizah telah menghafaz oleh ia, telah menghafaz. Jalasa yajlisu, duduk, telah duduk. Yahfazu, kalau hafizah dengan jalasa itu telah kan, maksudnya fi'il madhi lah. Yajlisu
Yahfazu dulu. Yahfazu, sedang atau akan menghafal. Yajlisu, sedang atau akan duduk. Ihfaz. Yang tadi tu yahfazu dengan yajlisu tu menunjukkan pada fi'il mudhari'. Ihfaz, hafallah. Ijlis, duduklah. Itu menunjukkan pada fi'il amar. Dia menunjukkan kepada waktulah, berhubung dengan suatu waktu. Okey. At-tawdih, penerangan. Kullu hazihil kalimati tadullu ala ma'nan fi nafsiha wa qtaranat bi zamanin bizalika tusamma af'alan. Kesemua kalimah-kalimah ini yang ke atas tadi itu menunjukkan kepada suatu makna untuk dirinya dan berhubung dengan sesuatu zaman, sesuatu waktu. Oleh kerana itulah dinamakan af'alun. Okey. Fakalimatu hafiza tadullu ala makna al-hifz wa qtaranat bi zamanin huwa al-madi. Maka kalimah al-hifz, kalimah hafiza, dia menunjukkan kepada makna al-hifz. Al-hifz ni isim. Dan dia berhubung dengan suatu waktu dan dia adalah, waktu itu adalah al-madi, perbuatan yang telah lalu. Wa kalimatu yahfazu, kalimah yahfazu pula tadullu ala makna al-hifz, menunjukkan kepada makna al-hifz juga. Waqtaranat bi zamanin wa huwa al-hal, dan dia berhubung dengan suatu waktu dan dia, waktu itu adalah al-hal. Hal ni maksudnya pada waktu itu, berlaku pada waktu itu. Wa kalimatu ihfaz, kalimah ihfaz tadi tu tadullu ala makna al-hifz, menunjukkan kepada makna al-hifzu, menjaga. Waqtaranat bi zamanin wa huwa al-mustaqbal, al-mustaqbalu, dan berhubung dengan satu waktu dan dia adalah al-mustaqbal, waktu yang akan datang. Buatlah, pukullah dia. Cakap dulu, pukullah, buatlah, berlarilah, belajarlah, tapi untuk perbuatan yang akan datang. Nanti orang tu dah habis cakap, orang yang dengar tu buatlah kan. Okey. Last, al-mas'alatu rabi'atu, masalah yang keempat, ma huwal harfu, apakah itu huruf? Al-harfu huwa kullu kalimatin dallat ala ma'nan fi ghairiha. Dia berbeza Dia adalah setiap kalimah yang menunjukkan kepada makna untuk selain daripadanya nya kalimah. Kalimah itulah. Mana-mana kalimah yang menunjukkan bukan makna dia, bukan untuk diri dia, maka itu adalah huruf. Dia beza dengan isim dan fa'ilah. Kalau isim, kalimah yang menunjukkan untuk diri mereka kan. Tapi kalau huruf, sama juga dengan fa'ilah, tapi kalau huruf, dia makna dia menunjukkan untuk orang lain. Pada, di, dengan, menunjukkan contoh macam Zaidun bi Amrin. Zaid dengan Amar. Maknanya Zaid berserta dengan Amar. So perbuatan dia menunjukkan makna bahawasanya Zaid tu berjalan sama-sama dengan Amar, berserta. Itulah maksud makna untuk selain daripadanya. Terjemah je. Terjemah ada masing-masing terjemah untuk huruf jar. Okey, habis kat situ. Wa minal amsilati alaihi, okey. Wa minal amsilati alaihi, dan daripada contoh-contoh huruf yang menunjukkan kepadanya, fi itu pada boleh, di dalam boleh. Fi ni zarfiyah, huruf zarf. Huruf zarfiyah juga terjemah dia. Tapi huruf lah huruf. Min daripada, ala kepada, lakin istidrak, huruf istidrak. Akan tetapi, ila kepada, bala ni huruf istidrak boleh, atau idrak boleh. Kalau idrak, terjemah dia bahkan, ia. Kalau istidrak, bahkan tidak. Nanti kau akan belajar nanti. Khususnya setiap kalimah maksudnya terjemah dan tajuk apa. Kau akan belajar nanti. Okey. Bala terjemah bahkan. Bahkan ia atau bahkan tidak. Hatta sehingga. Ain daripada. Saufa kelak. Laita alangkah baiknya. La'alla kemungkinan. Okey. Fakullu hazihil kalimati la tadullu ala ma'nan fi nafsiha illa idza qataranat bi ghairiha.
maka kesemua kalimah-kalimah ini tidak menunjukkan ke atas sesuatu makna pun untuk dirinya kecuali dia berhubung dengan selain daripadanya. Maksudnya makna untuk diri dia bukan selain daripada makna untuk orang lain. Memang dia diletakkan untuk memberi makna kepada orang lain. Okey. Ustaz. Ya. Nak tanya, Zorof ni dia isim ke huruf Sebab tadi Ustaz sebut huruf. Zorof ni huruf ke apa tadi? Ya. Zaraf tu. Zaraf. Oh, zaraf tu. Tak, saya cakap fi. Fi ni huruf. Tetapi dia terjemah dia zaraf. Contoh macam dalam kan. Dalam. Bahasa Melayu kita dalam. Dalam maksudnya apa? Dalam tempat, dalam bekas. Tahu? Dia berada dalam, boleh memberi makna zaraf boleh. Atau fi tu memberi makna pada. Pada ni kan tempat. So zaraf zaman boleh. Zaraf makan, zaraf makan. Tapi bukan isim asma'u zuruf yang awak dengar tu. Amama wa khalafa wa qaddama wa wara'a wa fawqa wa tahta. Bukan. Bukan itu lain. Khususiat fi. Terjemah fi. Terjemah pada boleh. Di dalam boleh. So dalam tu kan dia dalam. Dalam. Itu maksud zaraf. Fi ni bukan huruf zaraf. Fi ni huruf jar. Okey, faham? Contoh lagi satu contoh Okey. Contoh lagi dekat ni. Hatta. Hatta sehingga kan. Hatta ni kan huruf jar kan. Tapi dia memberi macam-macam khususiat. Hatta yang menunjukkan aku makan ikan sehingga kepalanya. Okey, contoh dia guna sehingga kepalanya. Maksud kat situ apa? Intihaul ghayah ke? Dia makan ikan sampai kepala-kepala dia makan ke? Ataupun dia makan ikan daripada dia punya ekor sampai ke badan je, kepala dia tinggal. Dia beri mana dua khususiat. Intihaul ghayah sehingga habis penghujung, ataupun al-intiha, intiha sahaja sehingga penghabis hujung badan. Kalau intihal ghayah sampai kepala-kepala sekali lah. Khususiat setiap perkataan huruf ni korang akan belajar. So kan dia cakap bahasa Arab ni ada 3. Isim, fi'il, huruf yang memberi makna. Yang memberi makna. Huruf yang mana tak memberi makna bukanlah kalimah. Kalimah tu ada 3, isim, fi'il, huruf. Huruf yang mana? Huruf yang beri makna. So makna dia tu ada maksudnya khususiat lah. Khususiat. Ada juga huruf yang mana tak memberi makna. Itu tak dinamakan kalimah. Tak dinamakan kalimah. Tak dinamakan kalam. Kalau macam dekat Jurumiyah kan. Wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Huruf yang datang untuk memberi makna. Okey, faham? Hafiz, faham? Faham Faham Ustaz, faham. Okay. Kalau ada iskal lagi, tanya Right. Izin tanya Ustaz. Siapa Faiz Ustaz. Ya, Faiz. Yang apa tu? Yang tadi yang apa tu yang huruf fakullu hadhil kalimat la tadullu ala ma'na fi nafsiha illa idza qaranat bi ghairiha. Tu dom kembali kepada apa Ustaz? Kalimatun. Kalimat. Maksudnya huruf ni akan beri makna jika bersambung dengan fi'il atau isim lah Ustaz. Tak. Dia bukan dia akan beri makna, tak. Dia beri makna untuk orang lain. Okay. Dia beri makna untuk orang lain. Dia lawan kepada isim dan fi'il lah. Kalau isim ni, dia beri makna untuk diri dia. Kalau fi'il pula beri makna untuk diri dia juga. Tapi kalau huruf ni diberi makna untuk orang lain. Macam saya cakap tadi lah. Zaidun bi amrin kan. Zaidun ma'a amrin. Zaidun ma'a amrin. Contoh.
Jadi ma'a ataupun bi ataupun ala itu menunjukkan makna bagi dia berhubungan. Dia Zaid dengan Ammar kan, dia dekat situ tengah-tengah kan. So dia memberi makna kepada Zaid bahawasanya Zaid itu sedang berjalan bersama dengan Ammar. Marartu bi Zaidin contoh. Aku telah lalu berhampiran dengan Zaid. Maksudnya apa? Kan dekat marartu fa'il. Zaidin pun isim. So memberi makna fa'il dengan isim tu, itulah makna dia. Untuk dia sendiri, dia tak ada makna. Itulah maksudkan di makna, itulah maksud daripada dia beri makna untuk orang lain. Bila gunakan huruf ni, dia memberi faham untuk benda lain. Okay. Oh. Right. Okay, seterusnya tengok dekat okay, tu. At-Tawdih sebelah. At-Tawdih. Okay, sebelum tu tengok dekat contoh-contoh. Misal-misal, sorry. Skip lah. Misal, nazartu fil mushafi. Aku telah melihat pada mushaf. Mushaf ni tulisan lah. Mushaf tu lah. Mushaf Al-Quran boleh, kitab boleh. Contoh yang kedua, jalastu alal kursi. Aku telah duduk di atas kursi. Contoh ketiga, misal ketiga, safartu ila Makkah. Aku telah bersafar menuju ke Mekah. Kenapa Ustaz terjemah menuju? Ila. Kenapa Ustaz terjemah biasa je? Safartu ila Makkah. Kenapa Ustaz terjemah safartu aku telah bersafar ke Mekah? Sebab ila ni, dia boleh memberi faedah jihah. Okay, tengok sebelah. Tengok sebelah. At-Tawdih. Penjelasan. Al-harfu fi fil misalil awal afada makna zarfiyah. Huruf fi pada contoh yang pertama dia memberi faedah makna zarfiyah. Bukan isim zaraf ya, Hafiz. Bezakan antara isim zaraf dan khususiat zarfiyah. So kalau terjemah zarfiyah, terjemah macam mana? Di dalam kan? Atau pada kan? So terjemahlah fi itu dengan terjemah dalam atau pada. Yang kedua, wal harfu ala. Ala. Fil misali sani afada makna fauqiyah. Pada contoh huruf ala pada contoh yang kedua memberi faedah makna fauqiyah. Maksudnya di atas. Berada di atas. Wal harfu ila. Huruf ila pula fil misali salis pada contoh yang ketiga afada makna intiha. Memberi faedah makna intiha. Intiha ni perakhiran. So safar tu ila Makkah. Orang boleh terjemahkan aku bersafar ila Makkah sehingga ke Mekah. Sebab makna intiha. Intiha ni apa? Penghujung sesuatu. So perbuatan dia apa? Safar kan? Perbuatan dia safar. Dia bersafar sehingga ke mana? Sehingga ke Mekah. Sebab itulah korang kena tengok dulu kalau dalam ibarat kalimah Arab, ila. Apa khususiat dia? Kena bincang dekat situ. Apakah khususiat dan apa yang nak letak? So itulah terjemahan dia. Nanti insyaAllah korang akan belajar. So setiap huruf dia memberi khususiat yang beza, terjemahan yang beza Bukan kalau ba tu terjemah dengan je, tak, salah. Ba ni ada muta'addi, terjemah ba pun ada akan. Baru kejap. Ada juga terjemah akan, ada juga terjemah berada, ada juga terjemah berserta, ada juga terjemah berhampiran, ada juga terjemah bersama. Lagi apa? Banyaklah. Istiqmal bab. Right. Seterusnya, amma iza ta'ammalta kulla harfin ala hiddatin duna nazari ila siyaqil jumlah lam tastufid syai'an. Ni penting. Ustaz ni cakap apa? Adapun bila engkau melihat sesuatu huruf mengikut hujung dia. Ala hiddatin ni korang terjemahkan mengikut hujung je. Kalau terjemah ba, tengok ba je. Tengok ba je. Ba ni terjemahnya dengan. Sambung dia, dunan nazari ila siyaqil jumlah. Tanpa kamu melihat kepada siyak jumlah. Siyak ni maksudnya apa je kalau bahasa Melayu kita? Kalau macam satu jumlah tu kan. Satu ibarat tu dipanggil siyak kalam. Siapa tahu? Terjemah siyak kalam bahasa Melayu. Terjemah apa ya siyak kalam ya? Siyak kalam macam saya bercakap ni kan. So ada siyak kalam saya. Siyak kalam dia apa? Siyakul kalam. Konteks. Konteks. Siyakul kalam.
konteks ayat. Konteks percakapan lah. Konteks jumlah. Okey. Walam lam tastafid syai'an. Maka bila mana kau melihat pada satu huruf, mengikut batasan dia je, terjemah ba dengan je, datang ibarat mana terjemah dengan je, tak melihat pada siap kalam, kepada konteks ayat, konteks jumlah, lam tastafid syai'an, maka kamu tidak akan mendapat faedah sesuatu pun. Terjemah ba, terjemah dengan je, senang je. Tak tengok pula pada siap kalam, tak tengok pada konteks ayat. Right. Okay, sebelah tu jadual Sebelah tu jadualun tawdihiyun li anwa'il kalimah. Jadual yang berbentuk penjelasan untuk bahagian-bahagian kalimah. Korang boleh baca sendirilah, ni sama je. Ni tengok dekat naw'ul kalimah, bawah tu ada tu kan, isim, fi'il, huruf. Dia bagi tahu takrif dia apa, contoh dia apa. Perlu Ustaz baca ke? Tak payah kan? Kalau amsilah tu, contoh-contoh tu, Zaidun tu Zaid lah, syajarah pokok lah. Haitun ni tembok. Hisanun kuda. Kitabun, kitab. Sayyaratun, kenderaan lah. Kalau contoh dekat fi'il, jalasa duduk, koma berdiri, yajlisu sedang duduk, yakumu sedang berdiri. Ijlis duduklah, kum dirilah. Contoh dekat huruf, min, ila, inna. Min daripada ila kepada inna sesungguhnya, hatta sehingga qad. Qad pun terjemah sesungguhnya. Tapi itu fi'il madhi qarib. Okey. Tak ada apa sangat pun. Ini penyerangan tentang ta'rif-ta'rif. Ada masa apa? Sisa 12 minit. Okey. Anwa'ul fi'li. Kita dah masuk dekat bahagian-bahagian fi'il. Okey. Bahagian-bahagian fi'il. Wa fihi arba'u masailah. Padanya ada 4 masalah fi'il. Okay, kita dah tengok ta'rif fi'il tadi kan. Ta'rif fi'il apa? Ta'rif fi'il ni sesuatu kalimah yang menunjukkan kepada diri dia sendiri dan dia berhubung dengan mana-mana waktu. Waqtaranat bi zamanin. Berhubung dengan mana-mana waktu. Okay, wa fihi arba'u masailah. Mas'alatul ula, ma hiya anwa'ul fi'li? Apakah itu bahagian-bahagian fi'il? Yanqasimul fi'lu salasata anwa'in. Kenapa macam ni ya? Sekejap salah ni baca dia. Dia sepatutnya kan yanqasimu, inqasama yanqasimu, bab infial. Kalau bab infial ni dia tak ada mutaaddi tau. Dia tak ada mutaaddi. Sepatutnya dia letakkan huruf ila. Yanqasimul fi'lu ila salasati anwa'in. Dia tak boleh jadi yanqasimul fi'lu salasata anwa'in. Sebab bab infial tidak boleh ada mutaaddi. Dia dilarang untuk menggunakan mutaaddi. Dia lazim. So terjemah lazim, fi'il lazim ni terbahagi fi'il itu kepada 3 bahagian. Okey. Faham? Buat dobit kat korang punya kitab Kadang-kadang mungkin salah cetak kot. Ke ada yang tak setuju? Ada a'dha yang tak setuju ke? Ada mana-mana ni? Mana-mana talib yang dapat kaedah lain? Saya rasa betul Ustaz. Salah satu anwa'in. Mana tahu? Okey. Okey, tambahkan ila kat situ Yang qasimul fi'lu ila salasati anwa'in. Bila orang tanya kenapa tambahkan ila? Sebab tak boleh jadi salah satu, dia tak jadi maf'ul bih. Sebab yang qasimu ni dia fi'il lazim, dia bukan fi'il muta'addi. Okey, al-awwalu madin. Yang pertama adalah fi'il madhi. As-sani mudhari'un, fi'il mudhari'. Yang ketiga fi'il amar. Al-mas'alatu as-saniyah, masalah yang kedua, arif al-fi'l al-madiyah wazkur amsilatan alaihi. Bagi tahu ta'rif fi'il madhi dan sebutkan contoh-contoh yang menunjukkan kepada fi'il madhi. Tengok dekat tu al-fi'lul madhi. Wa ma dalla ala hadasin waqa'a qabla zamani takallumi. Dia adalah perbuatan
Sebab apa Ustaz terjemah perbuatan? Ma tu isim mausul. Kenapa Ustaz terjemahkan ma tu dengan perbuatan? Sepatutnya ma ni sesuatu. Kenapa? Sebab kita tengok pada siap kalam, konteks ayat. Sekarang ni dia tengah cakap pada berkenaan perbuatan. So, terjemahkanlah sesuatu itu dengan perbuatan. Ma ni terjemah dia sesuatu. Korang boleh selarikan dengan konteks ayat. Ma takkan terjemah sesuatu je kan? Takdirkan. Dia adalah kalimah yang menunjukkan kalimah pula. Dia adalah perbuatan yang menunjukkan ke atas ala hadasin. Hadasin. Perbuatan yang berlaku sebelum qabla zamani takallumi. Sebelum waktu takallum. Mutakallim bercakap. Maksudnya apa? Maksudnya qabla zamani takallumi ni sebelum waktu perbicaraan lah senang cerita. Perbicaraan, takallum, perbicaraan. Masdar kan? Maksudnya, okey, macam saya cakap korang kan. Okey, Ustaz telah pergi ke masjid tadi. So, tadi masa maghrib tadi, dah berlaku belum perbuatan tu? Dia dah berlaku. Hadasin kan? Perbuatan hadasin, perbuatan yang berlaku sebelum kita bercakap. Sekarang ni Ustaz bercakap. Ustaz bercakap macam Ustaz dah pergi ke masjid. Ustaz telah pergi ke masjid. Ustaz akan bicara zahabtu ilal masjidi. Zahabtu. Aku telah pergi ke masjid. So, perbuatan tu dia berlaku sebelum Ustaz bercakap. Sekarang ni pukul 10.30 Ustaz cakap dengan korang. 10.20. Ustaz cakap dengan korang kan. Itulah maksudnya ala hadasin waqa'a qabla zamani takallumi. Okey. Wa minal amsilati alaihi, daripada contoh-contoh yang menunjukkan kepadanya tawaddu'a, telah berwuduk, solat, telah bersolat, sama, telah berpuasa, nama, telah tidur, akala, telah makan, syaribah, telah minum, qama, telah berdiri, taba, telah bertaubat, istaghfara, telah minta ampun, nadima, telah menyesal. Jadi, bila cakap perkataan-perkataan ni, maksudnya apa? Perbuatan tu, dia telah berlaku sebelum waktu mengatakan lafaz ni. Okey. Al-mas'alatu saniyatu. Al-mas'alatu salisah. Masalah yang ketiga. Arif al-fi'l al-mudhari'a waskur amsilatan alaihi. Bagi tahu ta'rif fi'il mudhari' dan sebutkan contoh-contoh yang menunjukkan ke atasnya. Al-fi'l al-mudhari'u huwa ma yadullu ala hadasin yaqa'u asna zamani takallumi au ba'dahu. Dia adalah perbuatan menunjukkan ke atas satu perbuatan yang berlaku pada pertengahan, asna pertengahan. Pertengahan, pada waktu pertengahan. Pertengahan ni maksudnya sedang berlaku lah. Bukan tengah-tengah Maksudnya sedang berlaku. Asna zamani takallumi, waktu pertengahan, waktu perbicaraan. Contoh macam tengah buat apa? Aku tengah masak ni. Kan dia tengah cakap tu, kemudian dia tengah masak kan? Itulah maksud dia asna zamani takallumi. Pertengahan waktu bercakap. Tengah waktu bercakap tu, itulah tengah lakukan. Au ba'dahu, ataupun selepas daripadanya. Perbuatan yang berlaku selepas daripada takallum. Ba'dahu, hu tu marja' kepada takallum Lepas tu au tu korang muta'alliqkan dekat asna'a. Ba'da muta'alliq dengan Ba'da dia akan ataf dekat asna'a. Asna'a menjadi maktuf alaih dia. So terjemahan macam mana? Ataupun berlaku ia perbuatan itu ba'dahu, selepas daripadanya takallum. Berkatalah, berbicara. Okey, maksudnya apa? Maksudnya bila mana perbuatan tu dia berlaku semasa sedang bercakap atau selepas pada percakapan. Contoh macam yadribu. Kita guna fi'il mudhari', yadribu. Akan memukul oleh ia.
Maksudnya kita bercakap dulu kan. Yang perbuatan akan memukul ku nanti kan. Itulah maksud dia ba'dahu. Selepas daripada bercakap nanti dia pukul lah. Okay. Wa minal amsilati alaihi, daripada contoh-contoh yang menunjukkan ke atasnya fi'il mudhari' yatawadda'u. Sama juga macam tadi. Sama juga. Yatawadda'u, yusalli, yasumu, yanamu, ya'kulu, yashrabu, yaqumu, yatubu, yastaghfiru, yandimu. Nanti kau akan belajar tau. Sorof. Minggu depan pasti yang korang masuk. Supaya nanti kau sebab nanti kau belajar sorof. Kau belajar lah fi'il madhi, fi'il mudhari' semua. Fi'il amar. Okay. Faidatan. Terus pada faidatun. Faidatun. La budda an yabda'a al-fi'l al-mudhari'a bi harfin min hurufi kalimati anaitu wa la yakunu ahaduha min asl kalimah. Ini satu faedah, perlu la budda, kau hanya terjemah tidak dapat tidak. Terjemah tidak dapat tidak tu terjemah orang dulu tu. La budda, perlu untuk memulakan fi'il mudhari' dengan satu huruf daripada huruf-huruf kalimah anaitu, alif, nun, ya, ta. Dan tidak adalah salah satu daripadanya huruf-huruf ni merupakan asal daripada kalimah. Min asal kalimah. Dia bukan asal kalimah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari', kalau kita nak mulakan fi'il tersebut, kita mesti mulakan dengan anaitu. Kalimah hamzah, nun, ya, ta. Nanti kau akan belajar dekat madah saraf nanti. Apa tak faham tak apa? Wa minal amsilati ala zalika uktub, naktubu, yaktubu, taktubu. Okay. Terus fakullu hazihil kalimati af'alun mudhara'atun. Maka kesemua kalimah-kalimah ini adalah fi'il mudhari'. Li'annaha bada'at biharfin min hurufil kalimah anaitu. Kerana sungguhnya kalimah-kalimah itu dimulakan dengan satu huruf daripada huruf-huruf kalimah anaitu. Hamzah, nun, ya, ta. Itulah membezakan antara fi'il mudhari' dan fi'il madhi. Walaysa ahaduha min asl kalimah. Dan bukanlah salah satu daripadanya kalimah-kalimah itu merupakan asal daripada kalimah tersebut. Yadribu. Asal dia darabalah. Ya tu al mudhari'. Okay. Fa idza kana al harfu min asl kalimah lam takun fi'lan mudhari'an. Bila mana huruf tadi itu merupakan asal daripada kalimah, maka dia tidak akan menjadi fi'il mudhari'. Dia akan menjadi apa? Fi'il madhi. Wa minal amsilati an zalika, contoh daripada yang mengatakan demikian tu amara. Amara fi'il madhi. Amara menyuruh. Terjemahan dia telah menyuruh. Nafaza telah lulus oleh ia. Ya bisa telah kering. Ta'iba telah letih. Nanti kau akan belajar kat saraf. Fa kullu kalimatin min hazihil kalimati bada'at biharfin min hurufil kalimah anaitu wa ma'a zalika laysa af'alan mudhara'atan li'anna al-harf al-awwala min asl kalimah. Semua kalimah daripada kalimah-kalimah ini dimulakan dengan satu huruf daripada huruf-huruf kalimah anaitu, dan sedang pun demikian laisa af'alan mudhara'atan, bukanlah fi'il mudhari'. Li'anna al-harfa awwala min asl kalimah, kerana huruf yang pertama itu merupakan asal kalimah. Okey, senang cerita macam inilah. Musannif nak cakap apa? Musannif nak terangkan je fi'il yang dimulakan dengan alif, nun, ya, ta itu adalah alamat mudhari', menunjukkan bahawasanya fi'il itu adalah fi'il mudhari', bukan fi'il madhi. Tetapi ada juga fi'il yang dimulakan dengan alif, nun, ya, ta, tapi dia adalah fi'il madhi. Apa contoh dia? Itulah dia. Amara, nafaza, ya bisa, ta'iba. Nanti kau akan belajar dekat saraf. Okey, masalah yang keempat. Arif fi'il al-amri waskur amsilatan alaihi. Ta'rifkan fi'il amar dan sebutkan contoh-contoh yang menunjukkan kepada fi'il amar. Apakah itu fi'il amar? Ta'rif dia fi'il al-amri wa ma yadullu ala hadasin yutlabu husuluhu ba'da zamani takallumi. Dia adalah sesuatu yang menunjukkan ke atas perbuatan yang dituntut keberhasilannya. Terjemah ni sangat lafzi sangat. Yutlabu husuluhu tu kau boleh terjemahkan yang dituntut untuk melakukannya. Ba'da zamani takallumi, selepas waktu berbicara. Maksudnya lepas waktu cakap bicara. Contoh macam berdiri lah. Jadi perbuatan itu dituntut untuk melaksanakannya. Selepas bicara kan, itulah fi'il amar. Wa minal amsilati alaihi, daripada contoh yang menunjukkan ke atasnya tawadda' berwuduklah, isyraq minumlah, istaghfir bertaubatlah, minta ampunlah, indam sesallah, salli salatlah,
Sum, puasalah. Nam, tidurlah. Iqra, bacalah. Takallam, bicaralah. Tasaddaq, benarkanlah. Jadi itu menunjukkan perbuatan kan, perbuatan suruhan kan. Selepas berbicara, kita dituntut untuk melakukannya. Habislah fi'il amar. Kita tengok sebelah. Sebelah tu dia tunjukkan jadualun tawdihiyun li aqsamil fi'li. Jadual untuk menjelaskan bagi aksam-aksam fi'il, bahagian-bahagian fi'il. Okey. Tengok dekat nau'ul fi'il, bahagian fi'il, ada fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amar. Ada ta'rif dia kan? Sama macam Ustaz terangkan tadi kan? Wa madalla ala hadasin waqa'a qabla zamani takallum. Itu semua ta'rif lah tu. Lepas tu bawah dia tu amsilah, contoh-contoh. Ja'a, takallama, soma, nama, fa'ala, yahfazu, yuzakiru, yanamu, yajtahidu, yaf'alu, ifaz, ijtahid, ikra, ista'idda, izhab. Korang boleh tengok balik tarif berserta dengan contoh-contoh dia. Tak sempat nak habiskan fasal yang pertama. Padahal fasal yang pertama ni senang lah. Right. Okay, itu adalah basic ya. Bagi yang mana yang tak ada basic, yang tak tahu pasal video-video ni, yang basic mesti bosan. Yang tak tahu basic, boleh PM Ustaz ataupun tanya dekat grup pun boleh. PM Ustaz pun boleh. Mana-mana yang korang rasa selesa. Jangan korang pergi dekat tajuk yang lain sebelum korang faham tarif yang sebenar-benarnya. Sebab korang punya kelas ni pun sebenarnya tak sama dia punya level. Ada yang tak tahu langsung masuk. Ada yang tahu dah sikit-sikit. Ada yang tahu sederhana. Ada yang lebih tahu. Syah Abdul Rahman lah. Dia datang nak ambil tabaruk dia. Kan Abdul Rahman kan? Baik. Ya, nak belajar Ustaz. Okey. Cukup sangat tu. Okey, sudahi majlis kita. Kalau tak ada apa-apa boleh leave. Kita sudahi majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta